Okey, baik. Bentuk-bentuk tenaga. Kita ada 9 bentuk tenaga. Tenaga-tenaga ini diperoleh daripada sumber-sumber tenaga yang saya dah terangkan pada petang tadi. Okey, 9 bentuk tenaga tu ialah tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga bunyi, kinetik, tenaga nuklear, tenaga kimia, tenaga keupayaan, tenaga elektrik dan tenaga suria. Okey, 9 tenaga ni memang kena ingat semualah. Kena ingat semua kerana dalam bentuk-bentuk tenaga ni dia boleh berubah. Selepas daripada tajuk ni kita akan belajar pula perubahan bentuk tenaga. Daripada satu bentuk tenaga ini boleh berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Paling utama sekali adalah tenaga elektrik ni. Sebab banyak aplikasi pula. Banyak alat-alat elektrik yang wujud pada zaman kini. Jadi tenaga elektrik ni nanti dia boleh berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang ada di sini. Boleh berubah kepada tenaga cahaya, boleh berubah kepada tenaga haba. Tapi hari ni, malam ni kita nak tengok pada bentuk-bentuk tenaga dahulu. Okey? Bentuk-bentuk tenaga ni 9 ni. Okey, baik. Kita akan explore satu persatu. Saya tak nak yang panjang sangat. Baik. Tenaga cahaya. Mudah sahaja. Okey. Tenaga cahaya. Apa sahaja objek yang menghasilkan cahaya mempunyai tenaga cahaya. Kalau kita tengok contoh yang saya bagi ni, lampu suluh. Lampu suluh ni, dia boleh boleh menghasilkan cahaya apabila dia berfungsi. Apabila dia berfungsi, dia boleh menghasilkan cahaya. Jadi apabila dia dah menghasilkan cahaya, maknanya dia telah mempunyai tenaga cahaya. Begitu juga dengan lilin. Lilin ni dia mengeluarkan api. Api ni pula mengeluarkan cahaya. Yang ni orang baring ni kita nampak ni. Ni cahaya. Cahaya dari mana ni? Cahaya daripada dia punya handphone tu lah. Ni antara contoh. Okey. Baik. Boleh faham berkaitan dengan tenaga cahaya. Mudah saja. Apa sahaja yang menghasilkan cahaya, dia mempunyai tenaga cahaya. Kalau kita beli robot kat pasar malam tu, apabila dianya kita menggunakan dekat lampu, dekat mata dia, cahaya tu keluar dari mata dia. Jadi dia mempunyai tenaga cahaya. Nak kena faham dulu. Jadi tenaga cahaya sangat mudah. Tenaga haba. Objek yang menghasilkan rasa panas apabila objek itu berfungsi. Bila dia berfungsi, dia akan rasa panas. Contohnya lah, cerek elektrik ni. Ni cerek elektrik ke bukan elektrik, saya tak pasti ni. Cerek elektrik kan ni? Cerek elektrik. Cerek elektrik, kalau kita sambungkan kepada soket, dan kita pasang switch, lama kelamaan cerek ini akan menghasilkan haba. Dia akan menghasilkan haba. Jadi apabila dia dah rasa panas, bila pegang kita rasa panas pada cerek ni, dia telah menghasilkan tenaga haba. Begitu juga dengan pengering rambut dan juga setrika. Okey. Untuk cerek ni, kalau kita gunakan dia di atas dapur gas, kita tak gunakan elektrik. Sama konsepnya. Kita letakkan cerek itu di atas dapur gas, kemudian kita pasangkan apinya, lama kelamaan cerek ini tetap akan rasa panas. Apabila dia panas, dia telah menghasilkan tenaga haba. Ini
nak kita faham konsep tenaga haba ni, semua objek yang menghasilkan rasa panas. Apabila dia berfungsi, kita pegang dia rasa panas. Jadi dia mempunyai tenaga haba. Okey. Baik, seterusnya. Tenaga bunyi. Sama tadi macam cahaya. Benda yang bercahaya dia ada tenaga cahaya. Benda yang panas dia ada tenaga haba. Benda yang berbunyi, objek yang dapat menghasilkan bunyi mempunyai tenaga bunyi. Tak kisahlah apa sahaja objek itu dia menghasilkan bunyi, dia adalah objek yang ada tenaga bunyi. Radio contohnya. Betul lah, kalau kita switch on radio, dia akan berbunyi lah. Dia akan menyanyi lah, kita dengar lagu, kita dengar DJ bersembang. Okey. Telefon. Kita boleh dengar dia berdering. Kita boleh dengar dia berdering. Berdering itu adalah tenaga bunyi. Ini apa? Walkie-talkie. Walkie-talkie sama juga. Mana bunyi dia? Apabila kita bercakap. Apabila kita mendengar arahan yang diberikan melalui walkie-talkie, kita dengar, maka dengar yang kita dengar tu adalah bunyi suara. Jadi walkie-talkie ini mempunyai dia punya tenaga bunyi. Okey, telefon. Telefon yang ni telefon zaman purba ni. Telefon zaman purba. Lama-lamanya telefon tapi sama je konsepnya dengan telefon yang ada sekarang ni. Telefon bimbit pun sama je. Apabila ada saja orang yang memanggil, pasti telefon itu akan mengeluarkan bunyi. Handphone lagi sekarang ni dengan main game dah berbunyi. Kita tengok YouTube pun dah berbunyi. Jadi bunyi-bunyi yang terhasil tu adalah tenaga bunyi. Okey, baik. Seterusnya ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah objek yang bergerak. Bergerak. Tak faham maksud bergerak, kita berputar pun boleh juga. Bergerak, berputar. Apabila mendapat tenaga. Okey, contohnya kipas. Kipas ni dia berputar. Bila dia berputar ni, bila kita dah on switch, kipas tu akan berputar. Jadi apabila dia dah berputar, dia mempunyai tenaga kinetik. Okey. Okey. Seterusnya pengisar. Pengisar ni, blender ni sama sama saja. Blender apabila kita tengok bahagian dalam tu, jangan tengok atas ni dia tak bergerak apa pun kan. Kita tengok yang kat dalam ni. Bahagian bawah ni. Apabila kita on je switch, bahagian bawah ni dia akan berputar. Apabila dia dah berputar tu, itulah tenaga kinetik. Adakah dia berputar saja? Tidak, bukan sahaja berputar. Kalau kereta bergerak. Kereta bergerak. Kenapa kereta itu bergerak? Kerana kereta itu mempunyai tenaga kinetik. Dia boleh bergerak. Kalau kita tengok kereta mainan lah. Ada satu kereta mainan yang kita boleh tarik tu. Kita tarik, dipaskan dia bergerak ke depan. Itu adalah tenaga kinetik. Boleh faham Apa sahaja objek yang bergerak, berputar, dia mempunyai tenaga kinetik. Okey, tak nak panjang. Kita pergi, dah terlajak. Saya kena undur balik. Tak apa. Saya undur balik. Tenaga kimia. Okey. Tenaga kimia.
Tenaga kimia adalah tenaga yang disimpan di dalam bateri, dalam makanan, dalam bahan api fosil dan juga biojisim. Okey. Makanan ni kita mana nampak dia, mana ada bunyi, mana dia boleh bergerak, mana boleh dia ada cahaya kan. Tapi makan tadi, kalau yang kita makan tadi dia akan orang kata memberikan kepada kita, dan tenaga yang kita peroleh itu tadi dapat kita menjalankan tugas-tugas yang lain. Contoh macam kita dia boleh menghasilkan tenaga. Begitu juga dengan lighter ni. Lighter ni dia ada gas di dalamnya kan. Dia nak bahan api fosil. Gas tadi dapat menyalakan dapat menyalakan api yang terhasil daripada lighter ni. Okey. Dia ada tenaga kimia lah. Gas tu adalah kimia. Gas itu adalah kimia. Begitu juga dengan bateri. Biojisim, apabila kita bakar bahan-bahan seperti ranting-ranting kayu yang kering tu, kita bakar, dia menghasilkan api, kat situ adalah hasilnya tenaga kimia. Baik. Selanjutnya, tenaga suria. Tenaga suria adalah objek yang mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari. Kemudian, cahaya matahari itu disimpan dan diubah kepada sumber elektrik. Ni di gambar ni. Gambar ni kita nampak atap ni dia menggunakan solar. Selain daripada digunakan tenaga suria ni, kita biasa guna perkataan solar lah. Tenaga solar. Okey. Kerana tenaga suria ni, cahaya tu disimpan. Okey. Alat ni digunakan untuk menyimpan sebelum tenaga itu ditukar kepada tenaga haba ataupun tenaga elektrik. Inilah antara contoh apa orang guna tenaga suria ni, dia untuk memanaskan air. Apabila mandi dia rasa panas dan tak ada dia memberi elektrik sangat. Ini juga lampu ni. Lampu ni ini dia punya alat yang menyimpan cahaya. Ini solar suria, alat menyimpan cahaya matahari tu. Dia baru terhasil cahaya lampu. Tenaga suria tenaga yang dia diperoleh daripada cahaya matahari. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Diperoleh daripada bahan-bahan nuklear yang digunakan untuk membuat tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni digunakan untuk menjana elektrik. Kebiasaan dalam tenaga nuklear ni di dalam soalan. Perubahan bentuk tenaga pun kurang berkaitan dengan nuklear ni. Sebenarnya tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan yang sukar nak difaham. Okey, kita tengok. Lain. Tenaga keupayaan adalah tenaga yang disimpan sebelum dilepaskan untuk membentuk tenaga yang lain. Objek yang tinggi dipegang dan tenaga keupayaan. Okey. Pertama kita tengok pada ni pemanah. Okey.
Alright. Kita tengok pada pemanah ni. Tengok pada pemanah ni waktu dia berikan bila dia kalau dia akan pergi dengan mana keupayaan dia ketika dia menarik tangan dia belakang dia akan memberikan satu tenaga keupayaan untuk dilepaskan, keupayaan untuk dilepaskan. Jadi di sinilah tenaga keupayaan yang ada pada pemain ni. Yang tinggi juga yang tinggi. Contohnya ialah air terjun. Yang tinggi tenaga keupayaan untuk turun ke bawah tu. Satu lagi spring yang kita regangkan situ. Keupayaan. Kita mampat spring tu, itu pun tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan simpan dulu belum kita lakukan tugas utama dia. Ini dia. Untuk paling banyak digunakan di zaman moden. Bentuk yang paling di zaman moden. Ini tenaga elektrik. Yang juga delete ke? Okay, setiap alat elektrik pasti menggunakan tenaga elektrik sebagai sumber tenaga dia. Ni macam biasalah. Inilah dia. Kita panggil plug. Plug. Soket. Ini adalah soket. Yang utamanya kita akan masukkan soket ni. Kita akan sambungkan dia punya aliran dulu. Supaya ada arus elektrik yang dapat mengalir kepada peralatan elektrik yang kita nak guna. Macam mesin basuh, peti sejuk, televisyen, radio, setrika, banyaklah. Apa sahaja yang menggunakan elektrik. Tetapi kalaulah contohnya apa? Ceret air tu. Ada ceret elektrik. Kalau dia menggunakan ceret elektrik, pasti dia mempunyai tenaga elektrik. Tetapi kalaulah ceret itu kita masak menggunakan dapur gas, dia tak ada tenaga elektrik. Yang itu tak ada tenaga elektrik. Pasal dia menggunakan dapur gas. Macam mana dia nak ada elektrik? Boleh faham? Okey. Mudah je tu. Rupanya saya dah sampai end slide. Saya pun tak ni. Okey. Jadi saya dah melakukan penerangan yang orang kata seberingkas lah. Seberingkas. Mungkin harap
Okey, korang dapat faham lah. Walaupun ringkas. Kalau rasa nak bertanya, bertanyalah nanti. Benda ni walaupun live tapi dia direkod dan masih akan ada dalam saya punya tu, boleh bertanya di situ. Mungkin tak ada masa untuk mengikuti live dan jadi saya harap orang dapat faham seberingkas berkaitan dengan bentuk-bentuk tenaga. Seterusnya dapat mengaplikasikan pula apa yang diterangkan dalam aktiviti selepas ini. Okey, jadi sekian sahaja untuk malam ini. Kita akan bersiaran lagi insya-Allah pada hari esok. Saya akan maklumkan waktunya. Kemudian kita akan bersama-sama untuk terus bersiaran. Okey, sekian sahaja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.